Bacaan kita qiraat Asim, riwayat Hafs, Thoriq, Syatibi. Dalam mazhab pembacaan Quran ada 7 mazhab. Kenapa Selangor tak amal semua? Adakah yang lain daripada Imam Asim itu salah? Tidak salah, betul, tapi kita tak nak buat. Kenapa tak nak buat? Keharmonian. Bacaan pertama ini dihimpun oleh Imam Asy-Syatibi dalam Matan Asy-Syatibiyah, ada 2000 bait. Perbezaan bacaan-bacaan. Ada bacaan Imam Nafi' bin Nu'aim Al-Madani, ini orang Madinah. Dia punya anak murid dan perawi nama Qalun dan juga Warash. Yang kedua ada bacaan Imam Ibn Kathir Al-Makki, ini bacaan orang Mekah. Muridnya dan perawi yang terkenal Al-Bazi dengan Qunbul. Kemudian yang ketiga ada bacaan Imam Abu Amru Al-A'la Al-Basri, orang Iraq. Anak murid dan perawinya bernama Ad-Durri dan As-Susi. Bacaan yang kelima, yang keempat Imam Ibnu Amir ataupun Abdullah bin Amir Ad-Dimashqi. Ini anak murid dan juga perawinya bernama Hisham dan Ibnu Zakwan. Dan yang kelima ada bacaan Imam Asim atau Abu Bakar Asim Al-Kufi. Anak murid dan perawinya bernama Syu'bah dan juga Hafs. Bacaan yang keenam ada bacaan Imam Hamzah bin Habib, orang Kufah. Anak murid dan perawinya bernama Khalaf dan juga Khalad. Dan yang ketujuh ada bacaan Imam Al-Kisai atau dikenal dengan Abu Hasan Ali Hamzah Al-Kisai. Ini orang Kufah juga. Anak murid dan juga perawinya nama Abu Al-Haris dan juga Ad-Durri. Soalan, kenapa Selangor tak iktiraf 77? Iktiraf, tapi jangan amalkan di sini. Kita hanya pakai qiraat Asim, riwayat Hafs, Thoriq, Syatibi. Tiba-tiba tuan-tuan yang nak beramal dengan bacaan Imam Al-Kisai marah. Apa hal Selangor jaga satu ya? Apa saya baca Kisai salah? Tidak salah, tapi bukan di sini. Kau baca kampung kau tak apa, bukan di sini. Kenapa kita ambil riwayat Asim, qiraat Asim? Sebab yang paling masyhur Hafs. Hafs sanad dia berakhir dengan 5 sahabat yang pernah baca depan Nabi. Ini ulama-ulama di Selangor dalam mengkaji ya. Hafs dia berguru dengan Asim. Asim dia pernah talaqi depan Abdul Rahman As-Sulami. Abdul Rahman As-Sulami pernah talaqi dengan 5 sahabat Nabi yang paling besar. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan 5 orang sahabat ni pernah baca depan Nabi. Ini bermakna bacaan rakyat negeri Selangor Darul Ihsan mutawatir sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pernah nak fikir sampai ke situ? Tak terfikir. Itu biar majlis agama buat fikir kerja begitu. Kita ikut je ketetapan dia. Kalau dibuka, pening. Saya bawa contoh. Ini bukan nak memeningkan tuan-tuan, nak beritahu kenapa kita perlu satu aliran je, tak boleh banyak-banyak. Kalaulah cara bacaan Warash, cara bacaan Qalun, cara bacaan Nafi' bin Na'im, semua betul, tapi kalau amal masjid huru-hara. Saya ambil contoh kalau bacaan Fatihah saja. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Hanya bacaan Abu Bakar Asim dan juga Imam Al-Kisai yang baca ma panjang. Bacaan lain semua ma pendek. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sah bacaan dia, tapi apa reaksi makmum? Ma pendek, mufarakah lah kita, cari surau je lah. Lalas semua semayang surau Petronas esok lalas. Padahal imam bacaan betul, tetapi benda tu tak diterima di sini. Atau nak baca cara bacaan Amru Al-A'la, Imam Susi murid kepada Abu Amru, Ar-Rahmanir Rahim, ada munyah-munyah. Macam mana makmum duduk belakang? Melegakan dan melindungi tekak anda dengan campuran herba terbaik. Gula-gula herba cap ibu dan anak. Kalau bacaan Imam Hamzah bin Habib, Ihdinas siratal mustaqim, zira sad jadi za, siratal ladzina an'amta alaihim, tak pening tuan-tuan, ghairil maghdubi alaihim, pening makmum. Kalau bacaan Imam Qalun daripada Nafi' bin Na'im, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, lain pula bunyi Saya tengok tuan-tuan muda lain macam mandang saya. Ustaz ni aku sesat dia ni. Aku tak pernah dengar pula Fatihah kata aku pergi dunia tak pernah aku dengar.
Tak habis jalan lagi lah kalau tak pernah dengar. Saya kena pula terang sikit kan, sesat pula orang Puchong kan. Dia begini, dia punca bacaan beza-beza. Dia hanya baca sebutan, bukan pada tulisan. Bukanlah siratal ladzina an'amta alaihim dia baris depan, tidak. Ihdinas siratal tukar jadi za dalam mushaf, tidak. Itu hanya sebutan. Sebutan ini sebab orang Arab, sesama Arab ni lidah tak sama. Macam kita orang Melayu. Tuan-tuan Melayu Selangor, saya Melayu faham. Ada Melayu Kelantan, ada Melayu Terengganu. Semua Melayu, tapi cakap lain-lain. Logat kita, dialek kita. Contoh aja perkataan ular saja, U-L-A-R, ular. Suruh orang Terengganu sebut ular. Walaupun tulis ular, dia baca ular. Ular. Bila masa A jadi O, sebutan, huruf tak tukar. Seorang Melaka sebut Kelebang ke mana ke, U-L-A-R, ulau. Ada wow pula ada ujung. Itu nature. Pandangnya sebutan begitu. Sebelah utara, U-L-A-R, ular. Tukar ain pula dah. Berbeza-beza. Yang tepat sebutan dictionnya Kelantan, U-L-A-R, ular. Itu paling tepat. Itu pun ada sabdu ular. Begitu. Apatah lagi Arab. Arab ni bangsa besar, merata daripada Semenanjung Arab sampai ke utara Afrika, sepadan Spanyol, Maghribi. Jadi dia orang ni cakap lain-lain. Tuan-tuan kalau pergi ke negara Arab boleh dengar cakap lain-lain. Belah Saudi, belah Yaman, kalau kita pergi umrah, kita dengar dia bercakap semua dekat hidung. Tuan-tuan kalau tak pandai cakap Arab, cakap Melayu bunyi kat hidung, dia faham. Murah-murah 10 riyal. Yallah 10 riyal. Mahal. Tak ada mahal, murah-murah, Malaysia bagus. Arab faham, cakap kat hidung. Kalau sebelah utara Arab, Palestin, Syria, Syam lah, Jordan, dia cakap macam orang Perak sikit. Dia ya sikit percakapannya. Zaiman aminah la syarqiyah wala gharibiyah. Lembut cakapan. Masuk ke Mesir, utara Afrika, itu cakap macam nak bertumbuk bunyi bercakap. Aziz, nak beli barang macam nak bertumbuk. Dia biasa-biasa. Jadi orang-orang Arab ni bila talaki depan Nabi, dia baca lah. Nabi ajar wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Datang seorang-seorang. Ente baca. Yallah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, lulus. Balik kampung, kau ajar orang kampung kau sampai pandai. Faham? Faham Rasul, balik. Next, panggil. Kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili. Okey, lulus. Balik. Next, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Dia kata wadduha. Apa wadduha? Wadduha. Sorry, semula ya. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha lagi. Baca semula. Wadduha. Sorry ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Mikir orang mana? Orang Paris ya Rasul. Orang Paris. Baca lah. Kau orang belah Paris Perak, biar apa asal bergaya. Dia dah tak boleh ubah lagi dah. Jadi orang yang sebelah utara Semenanjung Arab itu cakapnya macam orang belah Perak, la syarqiyah wala gharbiyah. Belah cakap biar apa asal bergaya. Nabi dengar, Nabi kata okeylah, bacalah kata Nabi. Lulus bacaan itu. Sampai sekarang bacaan Warash. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaini idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi kalau imam buat apa pendapat makmum? Gila dah imam ni agak. Sebab itu kita bukan tak nak lepaskan ilmu ini, kita simpan sebab belum sampai masa. Harap tuan-tuan faham. Kenapa? Asal tak boleh amal mazhab banyak-banyak. Selangor mesti Syafi'i tu. Bukan tak nak bagi, belum sampai masa. Qiraat pun terpaksa kita kontrol. Sebab kalau tidak berlaku satu kes di Selangor, saya tak sebut daerah mana. Satu orang imam, dia balik pada Syubra Mesir. Syubra belajar qiraat, memang champion lah bab bacaan. Tapi dia lupa kita di Malaysia ni, di Selangor ini, cara baca Abu Bakar Asim. Hari tu dia hentam bacaan Qalun, murid Nafi' bin Na'im.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Makmum jawab, amun. Kena panggil dengan pejabat agama. Nazir kena panggil dengan imam kena panggil. Ilmu tu betul, tapi belum sampai masa. Jadi harap tuan-tuan, bila kita sebut malam ni